Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, didoakan semoga tuan-puan yang mendengar, yang mengikuti siri video saya ini, mudah-mudahan dikekalkan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya iaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita menjadi umat Islam yang pandai bersyukur, yang banyak mensyukuri nikmat yang dianugerahkan kepada kita pada setiap saat, insya-Allah, detik dan ketika. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung satu tajuk yang penting, iaitu ciri-ciri seorang ikhwan. Iaitu ikhwan itu adalah gelaran yang diberikan kepada tentera Imamul Mahdi di akhir zaman. Dalam siri-siri yang lalu, saya telah menyebutnya sebanyak 5 ciri seorang ikhwan ataupun golongan ikhwan. Jadi pada malam ini insya-Allah, mudah-mudahan dengan keberkatan Fatah At-Tamimi, keberkatan Imamul Mahdi, dan dengan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan memperincikan, membuat satu pencerahan, iaitu ciri yang ke-6 sehingga yang ke-14 insya-Allah. Mana 6 hingga 14. Bila disebut ciri-ciri ikhwan ni, bermakna ialah ciri-ciri golongan yang akan masuk ke syurga bi ghairi hisab. Ini adalah satu ilmu yang saya kira tahap tinggi. Jadi ia banyak terkait dengan ilmu tauhid. Jadi bagi orang yang tidak faham, orang awam, dia kena banyak bertanya lah. Bertanya kepada golongan yang arif, insya-Allah. Sebelum daripada itu, saya suka menyebut sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini selalu saya sebut dalam kuliah-kuliah saya yang lalu. An Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi Aliyin faqala sayakhruju min sulbi hadza fata yamla'ul arda qistan wa adlan fa idza ra'aytum dhalika fa 'alaykum bil fata at-tamimi fa innahu yuqbilu min kibalil masyriq wa huwa sahibu rayatil mahdi. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memegang tangan Sayyidina Ali, baginda berkata, akan keluar dari sulbi ini seorang pemuda yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Maka apabila kamu meyakini demikian itu, hendaklah kamu bersama dengan pemuda dari Bani Tamim. Sesungguhnya dia datang dari sebelah timur dan dialah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis ini dikeluarkan juga oleh seorang mujaddid, iaitu Imam Suyuti. Bila disebut seorang mujaddid ini, dialah manusia yang paling bertakwa di zamannya. Di mana mujaddid itu akan zahir atau muncul setiap 100 tahun. Artinya setiap 100 tahun ada seorang mujaddid. 100 tahun yang akan datang, datanglah mujaddid lain. Jadi mujaddid ni orang yang paling bertakwa. Bila dia paling bertakwa, dia bawa hadis itu, dia keluarkan hadis itu, maka hadis itu adalah boleh diterima pakai. Kerana seorang mujaddid itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, paling bertakwa, dia tidak akan menipu. Jadi sandaran kita ialah kepada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Pewaris Nabi itu siapa? Ulama. Ulama yang macam mana? Ulama yang muktabar. Apa itu ulama muktabar? Ulama yang boleh diterima pakai cakapnya.
Jadi di antaranya ialah Imam Suyuti. Jadi kita ambil hadis daripada kitab Al-Hawilil Fatawa yang dikarang oleh Imam Suyuti. Berdasarkan kepada hadis tersebut, hadis yang saya baca tadi, sudah ada bukti yang jelas bahawa Fatah At-Tamimi itu sudah ada, sudah berperanan berpuluhan tahun. Dan kita pergi kepada satu poin yang besar, yang penting, iaitu apa dia? Di akhir zaman, walaupun kita ini pada zahirnya soleh atau solehah, kita semayang fardu, puasanya, zakatnya, hajinya, buat yang sunat, sedekahnya, baca Qurannya, wiridnya, dan macam-macam lagi lah, bangun malam, sebutlah apa sahaja. Tetapi dia kena dihubungkan dengan Fatah At-Tamimi. Ini kita kena ambil tahu, kita kena alert. Apa sahaja yang kita buat ini di hujungnya ada kaitannya dengan Fatah At-Tamimi. Kenapa? Daripada hadis tadi dikatakan bahawa bila kita yakin bahawa Imam Mahdi akan datang, akan muncul memerintah dunia dengan penuh keamanan. Jadi sebelum daripada itu akan zahir Fatah At-Tamimi atau putra Bani Tamim. Maka hendaklah kamu bersama, yakni wajib, fa'alaikum, makna wajib bersama dengan Fatah At-Tamimi. Mana kena carilah Fatah At-Tamimi ni. Bahkan kena berbai'ah dengan Fatah At-Tamimi ini. Jadi sekarang kita lanjutkan tanpa membuang masa. Apa dia ciri-ciri yang keenam? Apa dia ciri-ciri ikhwan itu? Ciri yang keenam sehinggalah yang ke-14. Jadi sila beri perhatian sebab ini benda yang ilmu tahap tinggi. Ilmu tahap tinggi, benar-benar tinggi dan mendalam. Kena dengar baik-baik. Ia berkaitan dengan perasaan dan hati seorang ikhwan, tentera Al-Mahdi. Bukan senang nak jadi tentera Al-Mahdi ni. Yang keenam, jangan kita anggap kesalahan atau dosa yang baru berlaku di depan mata kita, yang dibuat oleh orang lain, atau dosa seseorang yang kita ketahui latar belakangnya. Kita ada kawan ramai, ada saudara, ada kawan, kita tahu latar belakangnya yang buruk-buruk. Lalu kita menyimpulkan bahawa orang itu tak akan atau tak mungkin jadi ikhwan. Tak boleh macam tu. Walau macam mana buruk pun latar belakang seseorang, kita tidak boleh menyimpulkan bahawa mustahil bagi dia akan jadi ikhwan satu masa nanti. Tak boleh kita anggap macam tu, tak boleh. Sebab manusia ni boleh berubah. Yang pegang kuasa mutlak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengubah hati manusia secepat kilat, lebih cepat daripada kilat, dalam 1 detik dengan kuasanya kun fayakun. Rumusannya, maka berhati-hatilah dalam berperasaan. Maknanya tak boleh buruk sangka dengan orang lain. Walaupun kita ni ustaz ke, penceramah ke, ustazah ke, ulama ke, mufti ke, siapa kita nampak orang awam, kita kata orang macam ni. Tak mungkin. Mustahil jadi tentera Imamul Mahdi. Tak boleh. Anggap macam tu tak boleh. Anggap tu maknanya dalam hati kita lah, berperasaan macam tu tak boleh. Jadi berhati-hati dalam berperasaan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, dalam sesaat sahaja hati kita ini boleh berubah. Atau kita ni boleh menjadi manusia yang paling-paling tak selamat. Mati mendapat bala bencana atau kufur. Maka takutilah Tuhan setakut-takutnya yang termampu. Itu pun anugerah dia dengan izinnya. Maka berhati-hatilah kita setiap tindak tanduk kita. Maknanya kita tak boleh rasa selamat. Dalam 1 saat sahaja. Allah berkuasa tak? Berkuasa. Berkuasa apa? Untuk menjadikan kita ini paling tak selamat. Dia boleh cabut iman yang diberi, dia boleh cabut. Dia memang maha adil, maha sempurna. Ingat, dia maha berkuasa. Dan dia tidak boleh dipersalahkan. Jadi oleh kerana itu, kita hendaklah takut. Takut dengan Allah setakut-takutnya. Takkanlah kita tidak takut kepada Allah. Iman boleh tercabut. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi kita kena yakin dengan Allah, dia boleh buat. Dia boleh ubah kita pada bila-bila masa.
Sebab itu yang kita perlu takut tu setakut-takutnya tu. Tu yang ketujuh. Yang ke-8. Ni lagi tinggi. Tahap tinggi. Seorang ikhwan itu dia terlalu takutkan syirik khafi. Sehingga kan untuk buka suis lampu pun dia bimbang hatinya terjebak dengan syirik. Ini tuan-tuan boleh faham ni hebatlah. Subhanallah. Masya Allah. Saya ulang balik. Ulang lagi 2 kali. Seorang ikhwan itu terlalu takutkan syirik khafi. Sehingga kan untuk buka suis lampu nak masuk bilik air contohnya, nak masuk bilik, dia bimbang hatinya terjebak dengan syirik. Macam mana tu? Saya ulang kali yang ketiga. Seorang calon ikhwan atau seorang ikhwan itu, dia terlalu takutkan syirik khafi. Sehingga kan untuk buka suis lampu pun, contohnya nak masuk bilik ke, nak masuk rumah, buka suis lampu, masuk bilik air contohnya, dia bimbang-bimbang hatinya terjebak dengan syirik. Pertamanya apa makna syirik ni? Syirik ni makna menyengutukan Allah dengan sesuatu atau dengan diri kita atau dengan perasaan kita. Boleh jadi syirik juga. Huraiannya macam mana? Canaiannya macam mana? Jadi bila kita buka suis lampu, kita rasa atas kemampuan kita, tenaga kita, kuasa kita, benda tu senang saja. Take it easy. Contohnya, no problem. Tekanlah jari tu, bukalah suis tu, kita rasa daripada kita. Ini yang boleh terjebak dengan syirik. Sebab kita rasa kekuatan itu, kemampuan itu datang daripada diri kita, tenaga kita, jari kita. Itu boleh membawa kepada syirik. Inilah namanya tauhid peringkat tinggi. Kita kena faham firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah yang menjadikan kamu dan semua perbuatan kamu. Perbuatan kita buka suis lampu pun, kita kena rasa dalam hati kita. Iaitu semuanya datang dari Allah. Jadi kalau kita rasa ni nak buka suis lampu ni daripada jari kita, tenaga kita, kuasa kita, kemampuan kita, itu bukannya susah sangat. Tekan je lah. Ini menyebabkan kita telah mensyirikkan dengan diri kita. Seolah diri kita ni ada kuasa. Bolehnya buka ini, bukan susah buka suis lampu je pun. Ambil perhatian. Orang awam tak faham, tanya. Ustaz pun tak faham, kena tanya. Ini namanya peringkat tauhid peringkat tinggi. Semuanya dikaitkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang maha mutlak. Yang ke-9. Apabila seseorang itu kuat bersyariat, maknanya buat semayang contohnya, mengerjakan segala macam perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hati kadang-kadang terkait juga kerana selain Allah Subhanahu wa taala. Itu pada umumnya lah. Jadi hati seorang ikhwan ni, dia tetap ikhlas. Walau berbeza suasana, dia tetap ikhlas. Ikhlas tu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tak ikhlas, dia akan cepat-cepat bertaubat. Dia akan jadikan seluruh hidup dia ni, walaupun dia buat kerja dunia, semua diikhlaskan lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi tak boleh ada kepentingan dunia. Kena buat tu seboleh mungkin. Semampu mungkin. Semampu mungkin ke sebaik mungkin pun bukan kuasa kita. Semua juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya dalam kita bersyariat, dalam kita mengerjakan amal ibadah, jaga nawaitu kita. Jaga qasad kita. Jaga perasaan kita. Yang ke-10. Seorang yang berhati ikhwan, hati wali ni. Sebab ikhwan ni dia masuk syurga bi ghairi hisab dengan package ya. Dia sangat mengharapkan orang lain juga dilayakkan, diselamatkan menjadi ikhwan. Dan ini tidaklah bertentangan dengan syariat. Maknanya apa? Memang syariat suruh sayang orang lain macam sayang diri sendiri. Jangan ada kepentingan diri. Contohnya aku nak masuk syurga, orang lain lantak situ. Dia nak jahat, dia punya pasal. Tak boleh. Kita kena mengharapkan orang lain pun baik. Kita kena mengharapkan orang lain jadi lebih baik. Usaha, doa, tegur, nasihat, apa sajalah kita buat demi menyelamatkan orang lain. Sebab tu iman yang sempurna itu naklah kasih orang lain macam kasih diri sendiri. Susah, memanglah susah. Sebab itu kita kena hati kita ni kena ada kontak dengan Allah Subhanahu wa taala.
Setiap apa sesuatu yang kita boleh capai itu dari dia, bukan kita. Kalau kita lagi itu mana ada sifat keakuan. Ini yang dikatakan syirik. Jadi nak buang syirik, kita tahu syirik, tapi nak buang syirik bukan senang. Susah sebenarnya. Semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita selalu sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ke-11, bersangka baik terhadap Tuhan adalah apabila merasakan dirinya penuh dengan noda dan dosa. Tapi subhanallah, tetap bersangka baik tahap tinggi terhadap Tuhannya. Dan dia penuh yakin Tuhan boleh, berkuasa, maha pengasih untuk mengampunkan dosa-dosanya. Dosa-dosa kita lah. Meskipun dosanya bak buih di lautan. Kerana kita ini, walau apa keadaan sekalipun, dosa banyak mana pun, kita kena memandang bahawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar lagi daripada dosa-dosa kita. Sekalipun kita terlibat dengan dosa besar. Itu hukumnya kita wajib bersangka baik terhadap Tuhan. Jangan jadi orang yang berputus asa, lemah semangat. Dosa banyak ni, tak boleh ni, Tuhan tak akan ampunkan dosaku, habislah aku. Neraka lah aku. Jadi tak pandang langsung, tak rasakan kuasa Allah, rahmat Allah, sifat Rahman, Rahim Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi yang lainnya. Subhanallah. Yang ke-12, seorang ikhwan itu apabila memandang sesuatu, peristiwa atau apa sahaja kejadian, fikiran dan perasaannya meyakini ia datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah dan akan kembali kepada Allah. Dan hendaklah kita tetap bersangka baik dengan takdir. Walaupun di sudut syariat, tetap diambil kira. Sebab dalam dunia ini berlakunya sesuatu itu ada ukuran syariat, ada ukuran hakikat. Makna apa? Maknanya syariat dan hakikat itu tidak boleh dipisahkan. Inilah yang dikatakan pandai mengimbangi antara syariat dan hakikat. Jadi saya sekarang nak buat satu lagi penjelasan dari Fatah At-Tamimi, putra Bani Tamim. Tengok mutiara kata apa yang dia nak cakap ni, insya-Allah. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Dah tetap dah semua dah. Muktamad dah. Ambil perhatian. Ingatlah bahawa setiap takdir Tuhan itu yang berlaku ke atas diri kita itu pasti yang terbaik untuk kita. Ni khabar gembira ni. Dengar molek-molek tuan-tuan, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ingatlah bahawa setiap takdir Tuhan yang berlaku ke atas diri kita itu pasti yang terbaik untuk kita. Sebab itu kita sebut Allah Subhanahu Wa Taala maha baik, maha sempurna. Persoalannya adalah sejauh mana pengetahuan dan penerimaan kita terhadap Tuhan. Sifat-sifatnya, kerja-kerjanya, serta qada dan kadarnya. Seringkali sesuatu yang kita sangka negatif, sesungguhnya ia adalah positif. Misalnya ketika kita hendak bermusafir, tiba-tiba jatuh sakit. Kita nak musafir ni, nak berjalan. Awalnya boleh jadi kita sangka jahat. Boleh jadi. Sangka jahat dengan Tuhan. Jahat sangka apa? Kita sangka Tuhan menjadikan yang negatif untuk kita. Negatif pada hakikat. Tetapi ketika satu saat diketahui bahawa jalan yang mungkin kita lalui tadi, jika kita bermusafir, akan mendapat bahana, bala, bencana dan sebagainya, macam-macam ujian lah, yang besar, yang dahsyat. Waktu itu baru kita tahu dan merasa bahawa peristiwa sakit tadi yang menimpa kita itu sebenarnya positif. Bahkan yang terbaik untuk kita. Mesti kita selalu ingat dengan Tuhan. Allah adalah pencipta.
pentadbir dan penentu terhadap segala sesuatu. Kita ini dapat berusaha, itu pun adalah gerakan dari Allah. Kita tidak berkuasa mencipta usaha. Dengar molek-molek insya-Allah. Tuan-tuan, kita tidak berkuasa mencipta usaha. Nak berusaha pun maknanya dengan izin dia. Gerakan dari dia, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya terasa seperti ada kuasa. Maknanya macam terasa je, sebenarnya tak ada kuasa. Hanya terasa seperti ada usaha. Kita berusaha mengikut apa yang digariskannya. Maknanya kita berusaha ni perintah, suruhan, syariat. Kita usahalah. Tapi kita nak usaha tu ada kuasa. Mana ada? Semua gerakan dari dia. Kita tak berkuasa mencipta usaha. Sebab tu orang tua kata usaha tidak memberi bekas. Kita berusaha di ujung usaha itu sudah ditentukan. Kalau hasilnya baik, pujilah Tuhan. Kerana itu adalah anugerahnya dan nikmatnya. Jika hasilnya negatif, mengakulah salah kita sendiri sebagai beradab dengan Tuhan. Kena faham ni. Kenalilah Tuhan melalui sifatnya. Fahami sifat-sifatnya dan kerja-kerjanya, peranannya. Dengan begitu, kita tidak akan sombong ketika mendapat kejayaan. Kenapa? Sebab semua kejayaan kita, kemenangan kita adalah anugerah dia, dari dia. Dia yang menjayakan, bukan kita, sebab kita tak ada kuasa. Kalau kita gagal dalam usaha, kita mesti reda menerimanya. Kalau kita usaha, kemudian gagal, kena reda terima. Sebab tentu ada maksud yang tersirat di balik kejadian itu. Sebagai hamba, mestinya kita menerima sahaja. Usaha ikhtiar adalah syariat yang diperintahkan untuk kita laksanakan. Di sinilah letaknya pahala. Tetapi ia tidak menentukan nasib kita. Ambil perhatian. Ini ramai orang tak faham. Ramai orang cuba nak tunjuk pandai, tak faham. Lebih-lebih lagi orang awam. Lagi sekali, usaha ikhtiar tu syariat yang diperintahkan. Jadi kita cuba untuk laksanakan. Jadi nak laksanakan tu boleh tak boleh bergantung kepada siapa? Usaha. Bukan. Bukan bergantung kepada usaha. Bukan bergantung kepada amalan. Bergantung dengan izin Allah. Kalau jadi, kun fayakun. Kalau dia tak nak, tak jadi, kita tak boleh buat. Kita nak pergi pukul 2, tiba-tiba pergi pukul 3. Kita nak pergi pukul 2, kadang-kadang tak pergi langsung. Jadi kalau kita boleh buat dengan izinnya, buat dengan baik, memenuhi syarat, dapatlah pahala. Jadi usaha ni tidak menentukan nasib kita. Ambil perhatian. Nanti tak faham lagi. Tetapi usaha ini tidak menentukan nasib kita. Jadi dengan bahasa lain, takkanlah nasib kita ini ditentukan oleh usaha. Usaha tu makhluk. Betul tak? Usaha tu makhluk, bukan makhluk yang menentukan nasib kita. Nasib kita ditentukan oleh Allah. Tapi kenapa berusaha? Kenapa berikhtiar? Kenapa beramal? Perintah. Bila perintah, kena usaha, kena buat. Cuba untuk buat. Kalau diizin, boleh. Tapi dia maha adil. Jangan salahkan dia. Salahkan diri kita. Lagi sekali. Usaha dan ikhtiar itu bukanlah penentu nasib kita. Yang menentukan nasib kita, yang ada kuasa Allah. Usaha bukan ada kuasa. Ikhtiar bukan ada kuasa. Sekalipun kita diperintahkan untuk berusaha. Tinggi ni ilmu ni. Nasib kita bukan usaha yang tentukan. Sebab usaha tu makhluk. Mana ada kuasa? Tuhanlah yang menentukannya. Sebab dia yang ada kuasa. Kita boleh sembahyang pun dia yang izin. Nah, kita boleh beramal 24 jam setiap saat. Dia yang izin. Jadi dia yang menentukan. Bukan usaha kita. Ambil perhatian. Tapi kena usaha. Kena bekerja. Sebab itu perintah. Perintah syariat. Syariat tak boleh dipisahkan dengan hakikat. Hakikat dia buat segala-galanya. Syariat kita usaha. Usaha bukan mesti boleh buat. Bergantung dengan izinnya. Ambil perhatian. Faham molek-molek. Maknanya takdir Tuhan terhadap sesuatu itu sebenar-benarnya kita tidak tahu kepastiannya. Macam mana takdirnya yang nak berlaku tu tak tahu. Kerana itu kita tidak boleh menunggu saja tanpa bekerja. Bekerja tu perintah syariat. Bekerjalah, berusahalah sekuat tenaga dan serahkanlah kepada Allah
apa saja yang akan terjadi. Itulah ilmunya. Begitu juga anak kita, kalau kita ada anak, peliharalah ia sebaik-baiknya. Berilah makan, pelihara kesihatannya, didiklah mereka secara tepat seboleh mungkin, usaha sedaya upaya, tawakal dengan Allah seperti mana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian serahkanlah kepada Allah apa akan terjadi. Bukan makna di hujungnya serah pada Allah. Awal-awal lagi kita dah tawakal. Usaha tu dengan tawakal tak boleh berpisah. Masa kita berusaha, masa tu juga kita bertawakal. Setengah orang silap hari bulan. Kita usaha dulu, mana dengan tenaga kita, keupayaan kita. Di hujungnya baru tawakal. Salah. 100% salah. Tak betul. Masa kita usaha tu kita tawakal. Sebab usaha kita tu siapa yang gerakkan. Siapa bagi idea kepada kita. Siapa yang mengizinkan kita untuk berusaha. Dia juga. Jadi bila dia yang menggerakkan, jadi kita tawakal. Serah pada dia. Kita usaha dan tawakal serentak. Macam tu sebenarnya ilmunya. Imam Al-Ghazali berkata, orang yang meletakkan benih atas batu. Betul ke? Dan sesudah itu ia tunggu takdir akan benih itu tumbuh dan berbuah dengan sendirinya. Maka orang itu termasuk orang dungu dan sangat bodoh. Orang sekarang kata bodoh piang. Letak benih atas batu. Dah tu tunggu takdir. Memanglah Allah boleh buat. Tetapi sunnahnya bukan letak benih tu atas batu. Patutnya atas tanah lah. Tak gitu. Dalam tanah ke? Jadi kita nak tunggu benih tu tumbuh, berbuah dengan sendiri. Maka orang ni termasuk orang dungu dan sangat bodoh. Makna syariat itu kenalah ikut peraturannya. Dan ada peraturannya. Seperti mana yang digariskan oleh Islam. Kena faham molek-molek. Itu adalah ciri yang ke-12. Ciri yang ke-13. Bagi seorang ikhwan, sangat penting insya-Allah. Seorang ikhwan itu melihat kejayaan dan kemampuannya dalam apa jua pekerjaannya adalah bukan hasil usahanya. Tetapi sangat-sangat dipandang soal keberkatan orang lain yang menyebabkan dia berjaya. Sebab itu ciri-ciri ikhwan ni gambarannya, nak pemudah caranya, orang yang ahli tarikat, ahli makrifat, orang terlibat dengan jamaah selawat, jamaah zikir ini, mereka merasakan bahawa apa saja yang mereka dapat hasilkan, dapat jayakan, semua adalah berkat daripada gurunya, mursyidnya. Bukan kita. Sebab kita memang tak ada kuasa. Kita tak boleh buat apa pun sebenarnya dengan berkat, barakah. Barakah tu kebaikan guru mursyid kita. Jadi sekali lagi nak bagi faham molek-molek dengar ni. Seorang ikhwan itu melihat kejayaan, kemampuannya, apa saja yang dia buat bukan hasil usahanya. Tapi sangat dipandang soal keberkatan orang lain. Terutamanya mursyidnya yang menyebabkan dia berjaya. Mursyid yang sebenar-benar mursyid pula kalau ditanya pada dia, kamukah yang menjayakan kerja saya? Dia kata tak. Bukan dia kata kerana keberkatan aku. Itu syok sendiri. Isi baku yang kat sendiri. Bukan macam tu. Dia akan kata bukan keberkatan saya. Bukan. Sebab itu saya nak maklumkan pada tuan-puan. Bila saya nak buat kuliah ini, insya-Allah, saya bertawasul dengan Fatah Tamimi, guru mursyid saya. Jadi, dengan keberkatan Fatah At-Tamimi, saya pun bercakap, sudah tentulah dengan izin Allah. Sebab hakikatnya Fatah Tamimi, Imam Mahdi, bahkan Rasulullah tak ada kuasa. Barakah, kebaikan yang banyak pada pemimpin. Pemimpin roh ini. Pemimpin yang benar-benar bertakwa, iaitu Fatah Tamimi. Saya bertawasul dengan dia. Jadi dengan keberkatan dia itu, maka insya-Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan dapat memberi kesan dengan izin Allah ke dalam hati tuan-puan. Jadi mudah-mudahan kuliah saya ini dengan keberkatan Fatah Tamimi, keberkatan Imamul Mahdi, keberkatan Rasulullah, ada baiknya, ada manfaatnya. Kalau tanya pada Fatah Tamimi, adakah semua ini kerana keberkatan beliau? Tak, dia kata bukan. Dalam hatinya semua ini berlaku kerana keberkatan Imam Mahdi. Imam Mahdi pula kalau ditanya, ini semua adakah benda ini, perkara ini berlaku kerana faktor keberkatan beliau? Dia kata tak.
Dia tak kata daripada diri dia. Kalau mengisbatkan sesuatu itu hasil dari usaha kita, tenaga kita, kemampuan kita, kepandaian kita, ilmu kita, masih lagi syirik. Ini bukan nak bagi takutkan orang. Ilmu ni ada berbagai-bagai peringkat. Inilah kata syirik khafi. Taklah sebagaimana dipahamkan oleh golongan yang satu lagi tu, sebagaimana yang kita faham di Malaysia ni. Syirik dipaham ke lain. Syirik ni merasakan sesuatu atau seseorang itu ada kuasa, ada power, boleh memberi bekas. Saya dah ulang kali, banyak kali saya cakap, Fatah At-Tamimi tak ada kuasa, Imam Mahdi tak ada kuasa, Rasulullah tak ada kuasa. Tetapi mereka ni orang yang sangat-sangat berkat, kebaikan yang banyak hasil daripada amalan mereka, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bertawasul. Tawasul ni ajaran Islam, bukannya mencipta syirik, mengelak diri daripada syirik. Jadi saya ulang balik, seorang ikhwan itu melihat kejayaan dan kemampuannya dalam apa jua pekerjaannya adalah bukan hasil usahanya, tetapi sangat dipandang soal keberkatan orang lain, pemimpin dia yang menyebabkan dia berjaya. Dan yang terakhir sekali, yang ke-14, seorang ikhwan itu boleh memaafkan orang lain tanpa alasan dan kebaikannya pada orang lain boleh dilupakan begitu saja. Kebaikan pada orang itu boleh dilupakan saja. Sebab apa? Kebaikan yang boleh dibuat, kebaikan yang boleh kita buat itu datangnya daripada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala yang gerakkan. Inah dikatakan bahawa orang boleh maafkan kesalahan orang lain tanpa alasan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih, Maha Pemaaf. Jadi kita tirulah sifat yang baik tadi tu. Dan kebaikan pada orang lain kita boleh lupa je. Jadi memanglah jasa kita, tetapi usaha ikhtiar apa yang kita buat baik pada orang tu sebenarnya dia yang dorongkan. Ini yang disebutkan ikhlas lillahi ta'ala. Jadi ampun maaf daripada saya, inilah di antara ada 14 dah, 14 ciri secara rasmi lah. Secara yang apa Allah alam yang ada bersiri ya, siri yang ketiga ni insya-Allah. Maknanya ada 14 ciri-ciri ikhwan. Tapi bukan 14 ni saja kan. Kita nampak 3 atau 13 semuanya. Dan yang penghujungnya mesti terkait dengan Fatah Tamimi. Tapi masalahnya golongan Wahabi ni, di Malaysia ni atau mana-mana golongan Wahabi yang menolak Fatah Tamimi ni, memang tak ada peluang lah jadi ikhwan. Kalau tidak bertaubat, kalau tidak mengiktiraf Fatah Tamimi yang sebenar. Jadi Fatah At-Tamimi yang sebenar, yang disebut dalam hadis tu, fa'alaikum bil Fatah Tamimi. Kamu sembahyang tahajud, kamu puasa sunat, tapi kamu menolak Fatah Tamimi yang sebenar. Tak kira lah siapa yang sebenar tu, kamu tolak dia. Kamu sembahyang puasa, sedangkan Fatah Tamimi itu Wazir Al-Mahdi. Kamu kena berbai'ah dengan dia, baru dia akan hantar kepada Imamul Mahdi. Itulah ilmu dia. Jadi kalau duk dolak dalik, ada doa maudhu', macam mana? Syarat tak cukup lah. Sebab itu perjuangan akhir zaman ni, dia package. 3 kali dia package semua. Bukan, satu je boleh melayakkan. Semua sifat-sifat yang baik tu kena ada dalam diri kita. Dan akhirnya saya simpulkan, kita juga bila kita dah ada benda ni, kita tak boleh rasa kita layak. Kita usaha-usaha buat baik, tapi kita kena mendapatkan apa? Mendapatkan rasa tidak layak. Mendapatkan rasa tidak layak. Mendapatkan rasa tidak layak. Macam mana nak dapat rasa tidak layak tu? Padahal dah buat baik banyak dah. Macam-macam akhlak yang baik luar biasa. Konon-kononnya kita capai. Tapi kita mendapat rasa tidak layak. Sebab semua perkara yang baik tadi kita dapat hasil daripada limpah rahmat, kasih, sayang Tuhan. Dia anugerahkan. Wallahualam. Jadi ampun maaf saya yang hina dina ni, yang banyak dosa ni, yang paling berdosa ni. Ampun maaf. Mudah-mudahan dengan keberkatan Fatah Tamimi, Imam Mahdi dan Rasulullah, tuan-tuan boleh faham kuliah saya. Ampun maaf. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.